Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar? Pada hari ini, kamu akan belajar tentang cara-cara menulis karangan jenis cerita dan pengalaman. Baiklah, tujuan kita menulis karangan jenis cerita dan pengalaman adalah untuk menceritakan semula sesuatu peristiwa atau pengalaman yang telah dilalui. Karangan yang hendak ditulis mestilah mempunyai pengenalan, isi-isi karangan dan juga penutup. Baiklah, terdapat pelbagai jenis tema karangan cerita yang selalu disoal dalam peperiksaan bahasa Melayu. Antara temanya ataupun antara soalan-soalannya ialah seperti pengalaman bercuti, peristiwa di sekolah seperti hari sukan atau hari guru, pengalaman menyertai ekspedisi perkhemahan, kemalangan jalan raya, lemas, sesat di dalam hutan, kebakaran atau pengalaman menghadiri majlis perkahwinan, hari jadi, rumah terbuka atau perayaan. Baiklah, sekarang cikgu akan terangkan tentang proses menulis karangan. Pertama sekali, murid-murid hendaklah memahami tajuk atau soalan yang telah diberi dengan teliti. Seterusnya, murid-murid bolehlah fikirkan idea dan juga isi-isi penting yang sesuai. Kemudian, susun isi tersebut mengikut kehendak soalan. Kamu juga boleh menggunakan peta minda yang sesuai supaya isi dan perenggan kamu lebih tersusun. Di sini cikgu berikan peta minda yang sesuai untuk menulis karangan. Dan terdapat beberapa soalan yang penting supaya kamu dapat mengembangkan isi dan menulis karangan dengan baik. Seperti bila, siapa, bagaimana, apa, mengapa dan di mana. Seterusnya, murid-murid bolehlah mula menulis pendahuluan yang menarik perhatian pembaca. Gunakan adjektif atau dialog yang sesuai untuk menulis pendahuluan yang menarik. Kemudian, tuliskan isi penting yang relevan dan mengikut kronologi peristiwa. Pastikan setiap perenggan mengandungi satu isi dengan huraian dan juga contoh yang sesuai. Setiap isi yang ditulis mestilah berkaitan dan kamu boleh menjelaskan perasaan atau emosi kamu dengan menggunakan kata adjektif yang sesuai. Akhir sekali, sebagai perenggan penutup, kamu mestilah menjelaskan atau menulis pengajaran atau faedah yang kamu dapat daripada pengalaman tersebut. Kamu juga boleh menulis ataupun menyelitkan tentang nilai-nilai murni yang boleh dipelajari daripada karangan tersebut. Sebagai contoh, bertanggungjawab, nilai tolong-menolong, bertimbang rasa, berani dan cekap. Nilai murni ini mestilah berkaitan dengan cerita dan pengalaman yang telah kamu sampaikan. Selain itu, penggunaan kata bantu dan penanda wacana amat penting untuk menjelaskan sesuatu cerita dengan lebih berkesan. Kata bantu yang boleh ditulis adalah seperti berikut. Untuk perkara yang sudah berlalu, kita hendaklah menulis kata bantu seperti sudah, telah dan pernah. Sekiranya ia sedang berlaku, kita haruslah menulis sedang dan masih. Dan sekiranya perkara itu belum lagi berlaku, kita haruslah menulis akan atau mungkin. Dan penanda wacana yang sesuai ialah selain itu, seterusnya, oleh itu, walaupun, walau bagaimanapun, kemudian, di samping itu, kesimpulannya dan akhirnya.
Baiklah, di sini cikgu akan menerangkan teknik-teknik mudah menulis karangan jenis cerita atau pengalaman. Pertama sekali, murid-murid bolehlah membahagikan isi-isi penting mengikut kategori berikut. Yang pertama, lokasi, orang yang terlibat, aktiviti, tujuan, kesan atau sebab, perasaan dan juga masa. Baiklah, kita pergi kepada kata kunci yang seterusnya. Okey, di mana, siapa, apa, mengapa, bagaimana dan bila. Kata kunci ini amat penting supaya para pelajar dapat menulis karangan dan juga cerita dengan menarik dan juga sangat berkesan. Kita lihat contoh ini. Yang pertama, di mana? Pantai Port Dickson, Muar, Johor. Orang yang terlibat iaitu siapa? Encik Arif dan juga saya. Aktiviti iaitu apa? Berkelah dan bersantai. Yang kedua, menghadiri majlis perkahwinan sepupu. Seterusnya, tujuan, kesan atau sebab iaitu mengapa? Untuk meluangkan masa bersama keluarga. Yang kedua, mengeratkan hubungan antara keluarga. Bagaimana? Bagaimana adalah berkaitan dengan perasaan, suasana atau cara, iaitu seronok dan menggembirakan. Yang kedua, meriah dan riuh rendah. Di bahagian ini, murid-murid hendaklah meletakkan seberapa banyak kata adjektif yang sesuai. Seterusnya ialah bila, iaitu berkaitan dengan tarikh atau masa peristiwa itu berlaku. Sebagai contoh, bulan lepas atau minggu lepas. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja pada hari ini. Cikgu berharap kamu semua dapat menulis karangan dengan baik mengikut teknik-teknik yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Terima kasih.